Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah An-Nur. An-Nur surah yang ke-24, juzuk yang ke-19. Kita sambung pengajian kita bermula ayat 34. Ayat 34 bagi pimpinan Jawi, muka surat 742. 742. Kita mulakan dengan bacaan ayat. Kemudian kita akan pergi ke huraian ataupun perbincangan tentang ayat yang kita bacakan ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Itulah di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat dapat memahami, meneliti, mengulang kaji, mentadabbur Al-Quranul Karim, kalamullah Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk menjadi kitab hidayah, kitab petunjuk, ayatin mubayyinat, ayat yang menjelaskan. Itu dia panggil fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita segala perkara yang diperlukan oleh manusia ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala perjelaskan dalam ayat kitab yang mulia ini. Cuma kitab ini dipanggil kitab induk, kitab asas, prinsip kepada perjalanan agama. Maka penjelasannya dia pergi kepada sunnah Nabi SAW, kemudian kefahaman para ulama tafsir, para fuqaha, setelah mereka mengkaji, meneliti, maka lahirlah dia panggil istinbat. Istinbat yang dipahami daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita baca saja Quran, tapi kita tidak memahami, maka kita hanya ambil satu part dalam Quran, satu bab saja, iaitulah tilawah. Bila dibaca, difahami, naik tahap. Kemudian tahap yang tinggi dalam kepahaman kita untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itu dia panggil kemuncak. Mana tahap Quran itu, yang pertama sekali kita beriman dengan dia, kemudian kita baca dia, kemudian kita memahami, kita beramal. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, itulah agenda yang kita usahakan untuk sama-sama memahami Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia, hidayah pada manusia. Mari kita baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Itu ayat yang kita baca, bermula ayat 34. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum suruh dan tegah. Ini dipanggil peranan ayat. Yang pertama, dia ada hukum. Bila hukum, ada arahan, ada larangan. Ada suruhan, ada tegahan. Kemudian, ada dalam surah ni, وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Mathalan dan contoh tauladan. Mengenai kisah-kisah yang ajibah, yang pelik, yang ajaib, dan perumpamaan-perumpamaan yang sangat mengkagumkan, dan berita, akhbar, orang-orang yang telah lalu sebelum kamu. Banyak dah cerita kita dengar dalam Quran ini. Sebelum zaman kita, Nabi Isa, kemudian naik pada Musa, Ibrahim, sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Sayyidina Adam. Yang seterusnya, wa mau'izatan lil muttaqin, serta nasihat, pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Nasihat dan pengajaran bagi orang yang mahu bertakwa. Orang nak bertakwa, inilah ayat dia. Baik, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan ayat kita ni. Setelah kita melalui beberapa siri pengajian, beberapa ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ini yang menjelaskan kepada kita tentang hukum hakam, yang berkait dengan isu kekeluargaan, isu kemasyarakatan, dan juga isu rumah tangga. Maka terzahirnya di situ arahan-arahan Allah Azza wa Jalla supaya menjauhkan diri daripada fahisyah, benda yang keji, dan segala pintu-pintu yang membawa kepadanya telah ditutup. Dari sudut pergaulan bebas, dari sudut pandangan mata, jangan mudah-mudah pergi rumah orang, masuk tanpa izin yang diizinkan oleh syarak dan diizinkan oleh tuan rumah. Jadi kita kata dua keizinan. Semua ini adalah penjelasan-penjelas. Kemudian Allah Ta'ala turunkan di sini,
imtanna ala ibadihi, Allah Ta'ala sebut di sini tentang ayat-ayat dia yang sangat besar. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita, aku telah turunkan kepada kamu, wahai manusia, apa yang Tuhan turun kepada kita? Ayatin, iaitulah ayat-ayat Al-Quran. Wadihatin, yang jelas. Mufassalatin, yang terperinci. Dari semua sudut ada dalam Quran. Bermula daripada aqidatut tauhid, sudut tauhid kepada Allah. Itu dia panggil yang besarnya dari sudut tauhid, kerana asas dakwah para nabi alaihimus salatu wassalam bermula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata dakwah kita ni dakwah kemasyarakatan, charity, tolong orang, kita kata itu kesan daripada tauhid. Tauhid kepada Allah, maka kamu kena bantu orang walaupun orang tak minta, orang tak rayu, tapi kita yang buat. Tapi oleh kerana semangat nak tolong orang tu ada pada semua kumpulan, kita kata orang Islam pun tolong, orang bukan Islam pun tolong, maka syarat penerusan pahala yang kita dapat sudah tentunya duduk di bawah kategori al-imanu billahi azza wa jalla. Kita kena beriman kepada Allah, kemudian kita buat kebajikan. Maka di antara peranan ayat-ayat Al-Quran ini juga tuwaddihul haqq, menyatakan perkara yang benar. Benar dan membezakannya daripada perkara yang batil. Mana itu dia panggil peranan Al-Quran, iaitulah dari sudut akidah tauhidnya, pertembungan yang berlaku bermula daripada seawal Rasul atas dunia ini. Rasul yang pertama dihantar ke atas dunia ini selepas Nabi Adam AS, iaitulah Nabi Nuh. Maka kita nampak pertembungan antara Nuh dengan kaum dia begitu besar, sehinggalah berlaku banjir besar setelah Nabi Nuh dimaklumkan bahawa tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla selepas daripada itu. Kemudian datanglah ayat yang menyatakan wa tubayyinul ahkam. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita ayatin bayyinat yang menjelaskan kepada kita hukum hakam. Kita kata alhamdulillah. Selesai perbincangan tentang Al-Quranul Karim ayatin mubayyinat. Dan yang kedua tadi, wa masalam minal ladzina khalau min qablikum. Dalam ayat Al-Quran ini banyak sekali, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, kita dapat memahami, dapat mempelajari banyak perkara. Apa dia banyak perkara itu? Iaitu kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Apa dia kisah umat yang terdahulu? Kita nampak di antara pertembungan di antara para anbiya alaihimus salatu wassalam dengan pengikut-pengikut mereka, dengan penentang-penentang mereka. Jadi para anbiya dengan pengikut, alhamdulillah, yang beriman. Perlawanan dia dengan penentang-penentang dan pengikut-pengikut dia. Mana Nabi Musa berlawan dengan Fir'aun, Nabi Saleh, semua nabi-nabi ada penentangnya sendiri dan ada penyokongnya. Cuma kadang-kadang bila kita tengok di antara penyokong dengan penentang menjadi satu ketetapan sunnatullah, ramai yang menentang daripada yang menyokong. Demikianlah suasana hidup atas dunia hari ini. Para jemaah sekalian, turun naik orang, jatuh bangun, satu-satu umat, silih berganti. Mula-mula Nabi Musa dihina, kemudian Nabi Musa naik. Itulah yang kita katakan ketetapan Allah Azza wa Jalla, supaya manusia ini berhati-hati. Manusia beringat. Manusia sentiasa berwaspada bahawa hidup kita tidak satu. Tidak satu lorong saja. Kalau kita senang, senang. Ada katanya senang akan diikuti oleh susah. Dan orang susah juga jangan putus harap, jangan putus asa. Ada kalanya mereka akan menerima kesenangan selepas daripada inna ma'al usri yusra. Itulah di antara perbincangan yang disebut. Dan juga wa mau'izatul lil muttaqin,
ayat Quran ni tak sunyi daripada mau'izah, nasihat, pengajaran bagi orang yang bermahu takwa, ai wa anzalna ilaikum. Allah kata, aku turunkan kepada kamu minal wa'di wal wa'id. Ini isu yang ketiga dalam Quran, dia ada al-wa'du wal wa'id. Ada janji baik, siapa taat syurga, wal wa'id, dan juga ancaman, amaran keras. Lawan, orang kata boleh nahas. Lawan kebenaran, kamu akan pergi kepada kebatilan. Duduk dalam kumpulan batil, kamu akan pergi kepada neraka, wal-iyazubillah. At-targhib wat-tarhib. Ini dia panggil gaya uslub Al-Quran, dia ada dua, at-targhib wat-tarhib. Galakkan dan juga ancaman. Jadi setiap perkara itu menjadi pengajaran, menjadi pedoman kepada orang-orang yang bertakwa. Mana kita orang bertakwa, kita ambil jalan yang baik, jalan yang selamat, jalan yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan jalan menyelamatkan kita di akhirat. Sebagaimana kata di para ulama, sebagaimana kata di para khatib kita senang je dia buat atas dunia ini. Dia kata apa? Taqwa tu selalu kan kita dengar. InsyaAllah kita doakan supaya para jemaah dapat kembali ke masjid mendengar khutbah secara live daripada mulut khatib. Ittaqullah, bertakwa itu iaitulah bimtisali awamirihi, mengikut arahan dan menjauhi segala larangan. Simple dia punya huraian, tetapi nak buat satu perkara yang cukup besar. Maka para jemaah sekalian, itu di antara. Jadi kita nampak ayat Quran ini, ayatin mubayyinat, masalan, contoh-contoh dan juga mau'izah. Mana tiga komponen besar ini, inilah di antara isi kandungan Al-Quran. Cerita-cerita itu semuanya untuk merealisasikan perkara yang tersebut. Di antara yang disebut oleh para ulama tentang ayat ini, iaitulah Allah Ta'ala sebut kisah. Wa masalan, kisah yang pelik di sini, iaitulah bara'atu Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa ayat yang telah lepas kita bincangkan, bagaimana Allah Ta'ala bebaskan Sayyidah Aisyah daripada tuduhan-tuduhan keji, tuduhan jahat yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh puak-puak munafikin dan terperangkap beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka kalau kita baca dalam umat dulu, siapa yang kena tuduh? Yusuf. Sayyidah Maryam contohnya dengan tuduhan yang dahsyat. Maka bagi umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awal yang kena tuduh siapa? Iaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Baiklah para jemaah sekalian, lengkaplah kita tentang perjalanan ayat yang kita baca tadi. Dalam suratul Sad ayat 29, Allah SWT sebut, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Suratul Sad ayat 29. Kitab kita ni, kitab Al-Quran ni, anzalnahu ilaik, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat dia? Mubarakun. Kitab yang diberkati. Nazala min indillah, turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur, kamu perhati, kamu tilik, kamu teliti ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, orang yang cerdik akan mengambil peringatan dan pengajaran. Itulah sifat Al-Quran Karim. Baiklah para pelajar sekalian, itu ayat yang pertama. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memperjelaskan hukum, maka disebut ayat yang ke-35 ini, dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala fi ghayatil kamal, Allah Taala yang cukup sempurna. Semua sifat-sifat kesempurnaan itu bagi Allah. Sifat kekurangan tidak bagi Allah. Itu sifat makhluk. Dia panggil sifat lemah,
Macam-macam sifat ada pada kita ni. Kalau kita nak senaraikan sifat kita, kita pemalu nak sebut. Ataupun kita pun tak larat nak sebut sifat kelemahan yang ada pada manusia. Sebab itulah Allah SWT dia jadikan manusia, dihantar mari Rasul, dihantar mari kitab untuk nak menyelamatkan manusia daripada terumbang-ambing berjalan sendiri tanpa panduan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia. Baiklah, kita baca ayat yang 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah munawwirus samawati wal ard. Munawwir dengan makna menerangkan. Allah yang menerangi langit dan bumi. Allah yang menerangi langit dengan bumi. Tengok ayat nota 25. Yakni Allah yang memberi hidayah petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Tak kira yang ada atas langit itu siapa? Malaikat. Yang ada atas bumi ni manusia, jin dan lain-lain. Dengan dalil-dalil dan bukti yang terdapat dalam alam yang terbentang luas. Bukti dalam siri yang lepas kita namakan dia dipanggil ayatun manzurah ataupun ayatun musyahadah. Ayat-ayat yang dapat dilihat. Ayat yang dapat disaksikan dengan mata kepala kita, dengan mata hati kita, maka kita tengok ayat. Ayat yang dapat dilihat. Dengan keterangan dalil, kemudian juga dan dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Jadi ayat itu ada dua. Yang pertama, ayat yang kita boleh lihat, semua orang boleh lihat. Kecuali orang yang uzur, mata tak nampak. Dia tak nampak dengan mata, tapi dia nampak dengan basirah. Dia boleh fikir, nampak dengan mata hati dia kebenaran, maka mereka Islam. Bahkan mantap Islam dia lebih kuat daripada orang yang celik mata, kan? Sebab itu fungsi mata ni kalau tengok satu dimensi saja, kita tengok dengan mata kita saja, tapi kita tidak berfikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu tidak berfungsi mata kita untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kepahaman kita atau meningkatkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu yang disebut dalam nota 1125. Maka Allah SWT telah perintahkan beberapa perkara yang kita tak boleh nak mengelakkan diri. Yang mesti kita kena aku dan patuh. Kita kena buat. Dan Allah juga telah melarang daripada beberapa perkara yang kita juga kena tinggalkan. Kan? Maka di situ dalam ayat yang lepas, yang terakhir yang kita bincangkan tentang ghaddul basar. Ghaddul basar makna menundukkan pandangan. Jangan tengok perkara yang haram. Jangan tengok perkara yang tak baik. Kita mengatakan di antara perkara yang sukar untuk kita kontrol, kita kawal zaman kita hari ini, iaitu nak jaga mata kita. Di alam maya ni, dia masuk semua benda. Kita kadang-kadang kita dah buat dalam komputer kita ni, dah belok daripada dimasuki, dirempuh masuk oleh cerita-cerita, filem-filem, iklan-iklan yang tak baik. Tapi kadang-kadang tembus. Orang yang menyekap pun cerdik, yang buat benda tak baik pun lagi cerdik. Sebab kita cuba nak sekat orang yang mereka cerita disokong oleh syaitan, lagi bijak dia. Sebab ada penasihat dia, nama dia syaitan. Sambil kita duduk tengok kuliah, tiba-tiba keluar iklan yang pelik, iklan yang lucah, iklan yang na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kejahatan min syarri daripada kejahatan makhluk ini yang masuk dalam rumah kita, dalam alat-alat kita ni, perkara yang tidak baik. Lebih-lebih lagi,
komputer kita hari ni, zaman pengajian atas talian ni banyak terdedah kepada anak-anak yang duduk di situ. Tiba-tiba masuk iklan yang Allah musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah yang membantu kita. Maka apabila orang ni boleh jaga mata, kata di para ulama salaf, yunawwiru laha qulub ba'da ibadi. Dengan menahan pandangan mata, Allah Ta'ala akan cerahkan hati hamba-hamba dia. Kan? Dengan bila pandangan mata itu dikawal, tak tengok benda haram, maka Allah Ta'ala buka kepada kita perkara-perkara basirah, pandangan-pandangan yang baik. Demikianlah orang yang tak jaga pandangan mata akan menggelapkan hati. Orang yang menjaga pandangan mata, yaksibul qalba nura. Maka Allah Ta'ala sebut selepas cerita pandangan mata, dibawanya cerita Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Itu dia panggil munasabatul ayat. Setiap ayat susunan dia tu, Masya Allah, semuanya mempunyai hikmah dan kemuliaan yang tinggi yang mesti kita kena belajar. Maka ayat kita ni, Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dengan bumi. Wahadi man fihima. Dan memberi petunjuk kepada hamba-hamba dia yang dikehendaki, yang berada di langit dan juga berada di bumi. Allah mudabbir, yang menyusun atur segala urusan mereka. Maka wahwa bizati nurun jalla wa'ala. Maka Allah itu sendiri adalah merupakan cahaya yang menerangi segala keperluan makhluk di atas dunia ini. Maka itu dia kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah menamakan diri dia Nur. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Cahaya yang menerangi manusia atas dunia ini. Cahaya yang menerangi hati manusia. Rasul SAW juga cahaya yang membawa hidayah, bimbingan, petunjuk. Agama yang dibawa kepada Nabi, agama Islam ini adalah merupakan cahaya. Maka semua kita ni memerlukan kepada cahaya yang menerangi hidup kita. Maka dengan cahaya itulah hati kita mendapat petunjuk, hati kita mendapat bimbingan, hati kita mendapat pedoman. Maka kita menjadi orang yang mulia di atas dunia ini dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengikut cahaya petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan lafaz daripadanya dan juga Muslim. Sebuah hadis kata Ibnu Abbas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-lail. Di antara doa Nabi ketika solat malam. Doa Nabi ketika solat malam, Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimulah segala kepujian. Anta rabbus samawati wal ard. Engkaulah pemilik langit dengan bumi. Lakal hamdu. Bagimulah segala kepujian. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah yang menjaga langit dengan bumi dan segala orang yang ada di antaranya. Lakal hamdu. Engkau segala kepujian bagimu ya Allah. Anta nurus samawati wal ard. Engkaulah cahaya yang menerangi langit dengan bumi. Jadi itu doa ni panjang lagi lah. Qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqq. Sampai ke akhir hadis. Tuan-tuan ambil bacaan ini. Alhamdulillah kita telah ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Kan? Buka kitab Perisai Muslim. InsyaAllah ada bacaan ini dalam Perisai Muslim. Bacaan doa iftitah. Doa iftitah, doa pembuka solat. Kan? Banyak kan doa riwayat. Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhi lillazi fatas. Di antaranya, ni, Allahumma lakal hamdu anta nurus samaw, anta rabbus samawati wal ardi. Seeloknya kita gilir. Kalau kita mampu, malam ni kita baca doa ni, malam besok, waktu tahajud kita baca doa ni. Ini supaya semua doa-doa yang maksur, yang diambil dari Nabi SAW itu, kita dapat baca. Dalam solat kita, ialah, biasanya para pelajar dia akan tanya semula, Ustaz, kalau tak ingat macam mana? Ambil je buku perisai itu, letak depan, kita baca. InsyaAllah, sebagaimana yang kita belajar,
dalam solat sunat ini dia ada sedikit kelonggaran. Sedikit kelonggaran untuk kita bergerak sampai kita boleh duduk dan berbagai lagi. Baiklah para pelajar sekalian, hadis ini dalam Bukhari sampai ke akhir hadis lah. Yang pentingnya kita naknya Nabi sebut anta lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Baik, mana hadis ini macam menjelaskan kepada apa yang disebut oleh Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Maka para ulama mengatakan nur di situ sama ada cahaya ataupun dia panggil cahaya yang menerangi hidup kita. Syariat Allah Ta'ala, cahaya. Quran dia, cahaya. Semua perkara ini bercahaya. Itulah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ayat Al-Quran dan Allah Ta'ala sendiri yang telah menerangi semua alam ini dan juga kehidupan manusia ini. Allahu Akbar. Sebuah lagi hadis, wa an Abdullah bin Amr. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Para pelajar, kalau ada waw selepas pada Umar tu kita kena baca Amrin, jangan baca Umarun lah. Kalau Umar dia tak ada waw. Abdullah bin Umar. Kalau ain mim ra waw Amr, Abdullah bin Amr. Biasanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda. Apa dia bersabda? Inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin. Allah azza wa jalla menciptakan makhluk ini dalam gelap. Masa tu gelap lagi, peringkat pertama itu gelap. Fa'alqa alaihim min nurihi, maka Allah Ta'ala letakkan atas dunia ini cerah daripada cahaya. Cerah. Min zalikan nur ihtada. Daripada cahaya dia manusia yang mendapat hidayah, petunjuk. Wa man akhta'ahu dhalla, siapa yang tak dapat cahaya sesatlah dia. Allahu Akbar. Falizalika aqul, karena itulah aku berkata, Nabi bersabda, jaffal qalamu ala ilmillah, maknanya pena telah menulis ilmu Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak buat apa, Allah nak cipta apa, dia telah selesaikan sebelum penciptaan langit dengan bumi, sudah pun ditulis. Hadis ini rawahu akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu wa Ahmadu mutawwala. Alhamdulillah, hadis ini telah bersifat hasan sebagaimana yang disebut oleh para ulama yang mentahqiq hadis. Baik, kita pergi kepada bandingan. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bandingan nur hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla, kitab suci Al-Quran ini adalah sebagai sebuah miskah. Apa dia miskah? Miskah tu apa? Tengok nota di bawah. Miskah ialah lubang yang tidak tembus, yang diadakan di tembok di dinding rumah sebagai tempat meletakkan lampu supaya pancaran cahayanya kuat dan tidak berselerak. Kalau kita tengok gambar-gambar rumah orang zaman dulu, kita ni mungkin tak sempat dah kot. Kan di dinding dia tu ada lubang. Dia panggil ada lubang. Dia panggil kawah. Lubang. Dia bukan tingkap. Kalau tingkap tembus keluar, kita nampak. Ini dia buat lubang, dia tebuk lubang kat sini. Kemudian dia letak je lampu. Lampu tu, misbah tu letak lampu, pelita itu supaya apa? Supaya cahaya dia tidak berselerak. Maknanya cahaya dia dalam tu. Macam lampu zaman kita ini kan, lampu di ceiling kita tu kan dia ada bekas dia tu. Karena sama ada lampu yang ditanam dalam ceiling dia panggil. Itu semua tu ada bekas. Maknanya Allah gambarkan cahaya Allah Azza wa Jalla ini yang diturunkan kepada kita ini melalui Al-Quran ke apa saja cahaya, iaitu seolah-olah macam
lampu duduk dalam kuah, dalam lubang dinding. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Tengok bandingan menarik ni. Bandingan cahaya ataupun kitab suci Al-Quran adalah sebagai sebuah miskah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca, dia panggil kendil. Kendil itu macam pelita kita tu kan duduk dalam kaca. Dia punya nak nyalakan sumbu dia tu letak dalam kaca. Geluk kaca itu pula al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Geluk kaca itu pula jernih terang. Biasanya kaca ni warna putih terang kan. Laksana bintang durri, bintang yang bersinar cemerlang. Allah bandingkan lampu di dinding diibarat seperti bintang. Daripada mana lampu itu? Tengok. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Lampu itu dinyalakan dengan minyak zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, dari pokok yang banyak manfaatnya, nama dia pokok zaitun. Zaitun disebut dalam Quran. Di sini tentang minyak zaitun. Dalam surah Wat-Tini waz-zaitun, Allah Ta'ala sebut sekali lagi zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja selepas turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Dia naknya pokok zaitun yang duduk di tengah padang yang kena cahaya. Pagi kena, petang kena. Kalau duduk di telindung dia balik pokok lain, dia panggil tidak kuat. Dia punya khasiat dia tidak tinggi. Allahu Akbar. Zaituha yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Tuan-tuan gambarkan. Zaitun dalam dekat dapur kita ada kan. Zaitun yang bukan saja disinari matahari, baik. Hampir-hampir minyaknya itu, minyak zaitun tu, dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh oleh api, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Sinaran nur hidayah, petunjuk yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Allah kata apa? Nurun ala nur. Nurun ala nur. Cahaya yang berlapis cahaya. Maknanya minyak sendiri cahaya. Masuk dalam api pula bercahaya. Apa yang nak banding di sini? Tengok nota 1127. Yakni bandingan cahaya petunjuk Allah menyinari hati orang-orang yang beriman ialah ibarat sebuah lampu yang terang benderang yang terletak di dalam tempat kurungannya, letak dalam lubang dinding. Kalau sekarang ni bukan lubang dinding, dia letak dalam lubang kotak lampu tu sendiri kan. Ada bekas dia tu. Bertambah pula lampu itu dalam sebuah kendil, sebuah geluk kaca macam pelita kita lah. Dan kerana jernihnya kaca yang tersebut menjadikan cahaya lampu itu gemerlapan laksana bintang di langit yang bersinar cemerlang. Lebih-lebih lagi minyak lampu itu dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitulah pokok zaitun yang tumbuh dalam daerah yang sentiasa mendapat sinaran cahaya matahari. Jadi ulama tafsir kata untuk ayat ini, iaitulah zaitun bumi Syam di Palestin dan sekitarnya. Ia menyebabkan minyaknya jernih bersinar-sinar, semuanya itu menjadikan cahaya lampu itu berganda-ganda. Allahu Akbar. Baiklah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Sesungguhnya Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayah itu, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia. Allah Ta'ala buat cahaya
yang dipancarkan itu dengan lampu di rumah kita. Untuk apa sini satu analogi supaya kita dapat memahaminya dengan mudah. Kita boleh faham dengan mudah. Lampu kita tengok, oh lampu. Jadi dalam kepala kita pun nampak terbayang dengan apa yang nak digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baiklah para pelajar, itu terjemahan dengan sedikit huraian. Kita pergi pada satu-satu ayat yang ada di ini. Yang pertama, dalam tafsir, Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah gambarkan bandingan cahaya kita, bandingan cahaya kita tu seperti lubang dinding yang diletak lampu. Mathalu nurillahi fi qalbil mu'min. Bandingan cahaya yang Allah letakkan dalam hati seorang hamba, seorang beriman seperti lubang yang diletak lampu. Lubang yang diletak lampu. Fiha misbah. Mana lampu itu, dalam lubang itu ada lampu. Kalau lubang saja tak jadi. Kan? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Az-Zumar, ayat 22, Afaman syarahallahu sadrahu lil-Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil-Islam. Kan? Bukankah orang yang Allah Ta'ala cerahkan dada dia untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih. Orang itu telah mendapat cahaya daripada Allah. Jadi sebab itulah kita kata hati kita disirami, dicahayai dengan nur, dengan cahaya daripada Allah, maka orang itu akan menjadi orang beriman. Lagi kuat cahaya, lagi tinggi darjat keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Az-Zumar ayat 22. Tanda surah Az-Zumar ayat 22. Kata di Al-Syekh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamul Quran, dia kata tidak ada perbezaan ulama yang muhaqqiqin yang meletakkan tafsir pada tempatnya, bahawa anna hadza mathalun. Ini adalah bandingan yang Allah Ta'ala buat kepada cahayanya. Bila cahaya itu sudah masuk dalam hati hamba dia, orang itu akan beriman. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kita nak dapat cahaya daripada Allah Azza wa Jalla ni, kitalah yang kena berusaha. Mengaji, belajar, supaya cahaya yang diturunkan oleh Allah dalam Quran ni terpancar ke dalam hati manusia. Maka digambarkan seperti al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi zujajah, cahaya duduk dalam sumbu dia, duduk dalam mana? Dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Cahaya dia tu menerangi seolah-olah macam bintang. Para ulama, sedikit perbahasan di sini para pelajar. Dia kata kenapa disebut dengan bintang. Dia tak kata cahaya dia macam matahari. Cahaya dia macam bulan. Ini ulama tadabbur dia kaji. Ya? Rahsia kenapa Allah sebut bintang, dia tak sebut bulan, tak sebut matahari. Dia kata matahari dengan bulan mu'arradah. Sekali-sekala berlakunya gerhana. Tetapi bintang tak ada gerhana. Allah. Jauh dia punya pandangan para ulama tadabbur. Kan? Dia kata gerhana tak ada bagi bintang. Maka cahaya Allah Azza wa Jalla ni tak pernah padam. Tak pernah, orang kata berkelip pun tidak. Sentiasa cahaya. Cuma kadang-kadang terhijabnya hati manusia itu nak menerima cahaya dengan sebab tak sampai hidayah Allah kepada mereka. Ataupun kita yang sudah menerima hidayah, sudah beriman, kadang-kadang diselubungi jerubu hati kita dengan sebab maksiat dan kemungkaran. Allahu Akbar. Dengan sebab maksiat dengan kemungkaran. Maka bandingan ini, lampu duduk dalam pelita yang cermin, yang bersih, cerah, cahaya dia terpancar. Demikianlah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin yang menerima cahaya, maka kita nampak cahaya itu ada di tubuhnya. Ada dalam percakapannya.
ada dalam gerak-geri dia. Kita tengok dia taat kepada Allah sentiasa. Tidak melakukan mungkar dan maksiat. Lidah dia basah dengan menyebut nama Allah. Apabila mari musim-musim fitnah, dia dapat kawal diri dia supaya tidak melatah. Ini yang dibincangkan. Tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah ibnul Yaman. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis rawahu Muslim. Tu'radul fitanu. Dia dengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Dibentangkan fitnah itu ke atas hati manusia macam tika. Satu tika kan, orang anyam tika tu, satu-satu dia masuk. Mana hati manusia ni akan diletakkan ujian, satu-satu dia letak dalam hati manusia. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat. Mana-mana hati yang menerima uji fitnah, maka dia akan jadi tumpukan hitam di situ. Hitam. Tapi hati yang bercahaya, dia akan lawan. Ini fitnah ini. Ini gangguan syaitan. Ini semua maksiat. Mereka lawan. Maka hati dia tetap putih. Hati dia tetap putih. Demikianlah Nabi kita bandingkan, sehingga hati itu menjadi dua kategori. Ada hati yang putih bersih seperti batu yang licin. Kenapa batu licin? Batu licin ini dia tak lekat. Tak lekat lumut, tak lekat dia punya kotoran. Demikianlah hati yang bersih. Marilah ujian apa pun, dia dapat menepis. Dapat menyelamatkannya daripada ujian-ujian. Yang kita bimbang para jemaah sekalian, ujian yang berlaku dalam agama. Ujian tentang ketuhanan kepada Allah, ujian tentang Nabi SAW, ujian tentang bagaimana kepahaman, kecintaan kita kepada Allah dengan Rasul, bagai-bagai ujian. Maka hati yang putih yang dapat mengesan seperti cahaya tadilah yang cerah ni, mereka tidak akan terpetnah fala tadurru fitnatun madamatis samawati wal ardh. Fitnah mari, fitnah ujian tentang apa kita kata? Tentang tauhid pada Allah. Nak juga pergi cari benda-benda yang pelik, nak minta tolong dengan batu, dengan kayu, dengan syaitan lah. Ataupun ujian dalam kehidupan dengan pangkat dan juga kedudukan, harta benda, selamat. Tapi na'udzubillah, wal akhar, hati yang satu lagi, aswadu mirbadan kalkuzi mujahhiyan. Nabi kata macam bekah yang terbalik, kotor, la ya'rifu ma'rufan, dia tak tahu benda baik, wala yunkiru munkaran, dia tak ingkar benda mungkar, illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang disetujui oleh hawa nafsu. Na'udzubillah. Maka hati itu terbagi dua. Hati yang hadis rawahu Muslim, mana hati yang baik yang telah dicahayai oleh cahaya iman, mereka akan selamat. Hati yang gelap, mereka akan kecundang, wal'iyazbillah. Baiklah. Lampu yang cahaya terambil daripada mana? Tengok dalam ayat Tuhan kata, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyah. Lampu yang dinyala itu daripada minyak, dari pokok yang banyak manfaatnya. Pokok apa? Syajaratin mubarakah. Allah namakan pokok zaitun ni pokok yang diberkati. Masya Allah. Pokok zaitun yang diberkati bukan sahaja disinari cahaya matahari masa naik, bahkan masa turun. Maknanya dia sentiasa duduk di dalam cahaya. Lampu diambil daripada minyak yang bercahaya. Demikianlah dia kata, kaifa wudi'at zujajah bi annaha tuqad. Kenapa disebut wusifat? Dia kata cermin itu yang mengeluarkan cahaya, sedangkan yang mengeluarkan cahaya itu api itu. Ini nak bagi tahu bahawa kesan daripada cahaya. Cahaya mari suluh pada lampu. Demikianlah Al-Quran ini, tuan-tuan tanda. Al-Quran itu datang daripada Allah. Memang dia cahaya. Al-Quran itu nur, cahaya. Tapi cahaya ni kalau duduk dalam lampu yang cerminnya kotor, cerminnya gelap, dia tak akan keluar cahaya.
Al-Quran ni bila kita bentang kepada hati yang sudah gelap, dia tidak mengeluarkan cahaya. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ini. Kenapa kita baca Quran tak khusyuk? Kenapa kita baca Quran tak, orang panggil macam tak ada zauk? Bahkan ada di kalangan kita langsung tak baca Quran. Bagaimana cahaya nak masuk? Lampu pun tidak ada dekat dia. Rumah dia tak ada Quran, tak ada mushaf. Itu lagi dahsyat. Allahu Akbar. Tengok bandingan-bandingan Tuhan buat. Makanya pokok yang berkat, yang banyak manfaat ini dia panggil pokok zaitun. Pokok zaitun. Jadi pokok zaitun duduk di mana? Duduk dikata di para ulama, ajwadu zaitun, zaitun Syam. Pokok zaitun yang tumbuh di bumi Syam. Sekarang ni banyak juga kan. Di negara-negara Eropah, negara Barat pun dah tanam zaitun. Tapi asal cerita dia, para anbiya duduk berlega di kawasan Syam. Dia panggil allazi barakna haulahu. Allah gambarkan bumi Syam ni bumi yang diberkati, dan pokok yang tumbuh juga syajaratin yuqadu min syajaratin mubarakatin. Patutlah kalau kita nak beli orang panggil minyak zaitun yang betul-betul yang ori lah, yang ori mahir daripada bumi Syam, yang daripada Palestin ke daripada sekitarnya, kita kata yang terbaik insya-Allah. Tapi biar dapat pastilah, ni semua orang ditulis Palestin belaka kan. Maka pokok yang duduk di kena cahaya matahari tu, dia punya buah dia ajwad, lebih kualiti dia lebih tinggi, lebih tinggi. Allahu Akbar. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsus sunar. Cahaya dia sendiri tu nak mengeluarkan cahaya, kalau belum ada api pun dah cahaya dah, comel dah minyak dia tu. Tapi bila ada cahaya, ada minyak, ada cahaya, nurun ala nur. Ijtama'an nurun nar ma'a nuril zait. Bercampur cahaya api dengan cahaya minyak. Wa hakazal mu'min. Demikianlah hati orang mukmin. Quran sudah bercahaya, hati dia pula menerima cahaya, maka masya-Allah nurun ala nur. Nurun ala nur. Maka itulah yang kita harapkan insya-Allah. Al-Quran ada di tangan kita ni, cahaya daripada Allah. Hati kita juga menerima cahaya Allah. Ada kata di para ulama, nurun ala nur, ay nurul fitrah. Semua manusia dilahirkan oleh Allah Ta'ala di atas landasan fitrah. Mana fitrah? Kita mengakui, beriman, alastu bi rabbikum, qalu bala. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab, bala, benar ya Rabbi. Tapi bila dah besar, dipesongkan oleh keluarga dia jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi itu, jadi ini. Maka orang yang fitrah ini ada, apabila datangnya cahaya Al-Quran menerangi, nurun ala nur. Cahaya fitrah yang sahih dengan cahaya wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, maka jadilah dia seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang saleh, seorang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Baik. Yahdillahu li nurihi man yasha. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Ta'ala berikan cahaya dia ni kepada siapa yang dikehendaki. Allahu Akbar. Baiklah. Kita di antara orang yang kita kata alhamdulillah. Kita telah mendapat menerima cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Cahaya iman, cahaya Quran. Kata di para ulama, Allah Ta'ala banding di sini, wa yadribullahu al-amsala linnas. Allah Ta'ala buat bandingan kepada manusia. Ulama tafsir kata apa? Tanda haza masalun lil mu'minin. Ini adalah perbandingan kepada orang mukmin. Mishkah, ini macam kita simpul lah ni. Mishkah, lubang tadi, lubang kat dinding itu hati. Hati kita. Az-zujajah, kaca pelita seperti dada kita. Hati, dada. Maknanya dada kita luas. Pada tu di dalam tu. Al-misbah, cahaya lampu itu al-iman wal Quran. Iman dan Quran. Ambil daripada mana? Cahaya api daripada mana? Daripada pokok yang diberkati. Pokok itulah al-ikhlas. Pokok itu ikhlas. La syarqiyah wala gharbiyah. Bukan timur, bukan barat. Tapi dia adalah satu
keyakinan yang kita tak tengok timur barat, yang kita tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah hati seorang mukmin menerima cahaya, maka dia akan beriman, dia akan beramal dengan cahaya yang didapatinya itu. Kita kata alhamdulillah. Baik, ini satu ulama nama dia Ar-Ras'ani, dalam tafsir dia menggambarkan bandingan ini. Mishkah, lubang itu hati, kaca itu dada, lampu itu iman dan Quran, pokok itu itulah keikhlasan kita, bukan timur bukan barat, mana kita tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk timur barat, utara selatan, tak ada. Yang kita nak menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Demikianlah orang mukmin itu dijaga, dikawal daripada fitnah-fitnah yang boleh merosakkan dia, dalam merosakkan cahaya keimanan dia. Maka siapa yang dapat keimanan, dapat hidayah, kita bersyukur. Siapa yang dapat kesenangan, dia syukur. Siapa dia diuji, dia sabar. Maka ketika dia bercakap, ketika itulah dia akan bercakap dengan benar. Bila bercakap dengan bila berhukum dengan adil, maka hidayah Allah Azza wa Jalla itu telah diberikan kepada kita. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah Ta'ala hidayahkan dengan cahaya dia kepada siapa dia kehendaki. Ini kita dah sebut dalam siri yang lepas, bahawa hidayah itu ada dua. Hidayah irsyad, bimbingan, itu Allah Ta'ala bagi tugas ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran, para pendakwah menyambung tugas hidayah irsyad. Mana kita bimbing orang supaya jadi baik. Adapun hidayah taufiq, hidayah nak memberi petunjuk, itu kuasa Allah semata-mata. Itu kuasa Allah semata-mata. Tak ada siapa yang mampu nak bagi hidayah. Bagi apabila orang Allah Ta'ala tutup hati dia, tak terima hidayah. Walaupun duduk dengan pendakwah, walaupun duduk dengan kita, ada Quran di tangan, tapi apa boleh buat? Ramai juga kawan-kawan kita yang masih lagi non-Muslim. Baiklah, kita akhiri ayat. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia. Jadi Tuhan buat bandingan kepada kita ni supaya kita faham, supaya kita mudah nak memahami. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Semua benda itu duduk di bawah ilmu Allah. Tuhan pilih siapa nak bagi hidayah. Tuhan pilih siapa yang tetap dalam sesat. Tuhan pilih orang dapat hidayah tapi berderhaka. Semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itulah hati kita. Itulah cahaya yang dihuraikan dalam ayat Allahu nurus samawati wal ard. InsyaAllah kita masuk lagi dalam perbincangan kita yang akan datang dalam ayat yang ke-36. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.